Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih yang berbahagia Tuan Imam, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Gong Tok Nasib, Kuala Terengganu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih di atas kesudian ahli jawatan kuasa masjid menerima saya pada malam ini sebagai tetamu untuk menyampaikan tazkirah. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 pada ayat 55, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang pentingnya tazkirah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan ataupun tazkirah. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita memperincikan tentang tazkirah, Al-Quran itu sendiri adalah tazkirah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ad-Dukhan surah ke-44, kalau tak salah saya ayat ketiga. Pada malam yang penuh keberkatan itu, kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai peringatan, tazkirah. Jadi yakin dan percayalah dengan membiasakan diri kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah dapat memberi manfaat. Percayalah tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Faham tuan-tuan? Itu asas untuk menjadi seorang hamba yang baik. Apabila kita faham agama, nak faham agama, kena membiasakan diri duduk dalam majlis ilmu. Sebab pendakwah, ustaz, tuan-tuan guru akan membaca ayat-ayat Quran dan hadis. Tuan-tuan, kelebihan majlis ilmu ni, kalau saya nak bicara memang panjang. Saya nak baca sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau boleh tolong off aircon belakang saya, boleh tak? Siapa-siapa tolong off tak? Tok Bilal, terima kasih. Sebab saya ni tak tahan sejuk sikit kan. Tapi bila sejuk susah nak bercakap. Dan sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Terima kasih. Bukan takap tutup aircon lah, tolong tuang air pula ya. Ni pahala banyak Tok Bilal. Ni Tok Bilal kan imam 2 kan imam 3 kan ni? Tok Bilal. Tahun depan saya bagi naik pangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sesiapa yang menempuh satu jalan
untuk menuntut ilmu agama akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Tuan-tuan faham apa hadis ni? Hadis ni nak bagi tahu bila tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan dengar mungkin satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Kemudian berlaku perubahan dalam kehidupan ke arah kebaikan. Kita berhijrah syurga, tuan-tuan. Kerana kita dengar malam ni, Masya Allah, rupanya selama ni aku tersilap langkah. Kita tinggal benda-benda yang lara, benda-benda yang menyalahi syariat Islam. Kita melakukan perubahan, mati dalam keadaan sedemikian, tuan Imam, syurga. Itulah maksud hadis Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni malam pertama saya di Terengganu, Kuala Terengganu. Dah 2 tahun saya tak datang. Kali terakhir bulan Ogos juga, 2020. Setahun sekali ya datang sebab jauh, tuan-tuan. Naik pula kereta letih kan. Kalau tuan-tuan nak saya kerap datang sini, tuan-tuan tolong recommend saya nak buka cawangan. Boleh Tuan Imam cari untuk saya seorang? Tok Imam kata minta maaf Ustaz sebab saya pun duk cari lagi seorang. Susahlah macam tu. Baik, pada malam ini pada ahli jemaah Masjid Gong Tok Nasik, saya nak membahaskan satu tajuk yang saya cukup minat. Tajuk ni, hakikat hidup insan. Cuba kita sama-sama memahami apakah tujuan Allah mencipta kita. Sonok-sonok je kan? Datang ke alam dunia, makan, minum, nikah, kahwin, dapat anak, itu mati, habis. Itu satu pemahaman yang salah. Allah berfirman di dalam surah ke-23, surah Al-Mu'minun pada ayat 115, yang ditafsirkan oleh para ulama, hidup kita di dunia yang sementara ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada matlamat. Muslimat, kau nak buka tirai tu boleh lah. Tak nak tengok kau muka saya ni handsome ke tak? Sampai hati. Orang sini tak buka ke? Tak buka tak apa. Sebab apa? Pepatah Inggeris ada kata, when in Rome, do as the Romans do. Itu pepatah Inggeris. Kita ikut adat setempat. Sebab tu saya pun cakap pelik-pelik sikit lah, macam orang KL. Kalau cakap pekat Kedah nanti tuan-tuan tak faham lah kan? Sebab Nabi pun mengajar kita berdakwah guna bahasa setempat. Kalau guna bahasa Kedah mungkin Tok Imam pening kepala. Berat nanang ni kan? Tak faham. Kan? Baik, Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah ke-23 Tuan Imam, ayat 115, nama surah Al-Mu'minun. Minta maaf Tuan Imam, Tuan Imam pernah dengar saya ceramah tak? Kali pertama? Kira cukup bertuah lah malam ni. Mungkin malam ni ada yang kali pertama. Saya berceramah dari Quran, saya akan bagi tahu nama surah berapa, ayat ke berapa. Kalau hadis, saya akan sebut riwayat siapa. Sekadar yang saya boleh lah. Ini perbahasan ayat dalam surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 115. Maksud ayat, Allah tanya kepada manusia, apakah kamu manusia menyangka kami cipta kamu dengan tidak bermatlamat, dengan tidak ada matlamat hidup, dan kamu juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepadaku? Ini renungan untuk kita. Abang nak catat ayat Quran lah? Tu nak ambil modal aku lah tu. Ini modal ulama, bukan modal saya. Jadi berdasarkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita di dunia yang sementara ni ada matlamat. Apa matlamat hidup kita?
4 kata ulama. Yang pertama, kesemua kita ni, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, tidak berpangkat, sultan, rakyat jelata, Tuan Haji. Yang pertama sekali, kesemua kita ini adalah hamba Allah. Tak payah sombong. Faham? Tak payah sombong dengan kedudukan kita, dengan pangkat yang kita miliki, kekayaan yang kita perolehi. Tak payah sombong. Kesemua kita adalah hamba. Dan tuan-tuan, disebut dalam Quran, surah Adz-Dzariyat, surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ni matlamat hidup kita yang pertama, tuan-tuan. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan juga manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita ni hamba dia, Tuan Imam. Faham tak hamba? Tuan Imam sebelum jadi imam pernah kerja nak makan gaji? Pernah? Tak pernah kerja? Kot lama atau dulu DO ke? Bukan? Ataupun ketua polis ke? Bukan? Saya pernah kerja makan gaji. I was a banker before for 16 years. Cakap Inggeris sikit. Sebab sekolah Inggeris. 16 tahun, tuan-tuan. Saya berkhidmat dengan Maybank, Penang dan Perak. Setelah 16 tahun berkhidmat, saya buat keputusan resign, letak jawatan. Sewaktu saya bekerja dulu, tuan-tuan, kita ada undang-undang, peraturan. Zaman saya dulu, kita bekerja pukul 9 pagi sampai 5. 9 hingga 5. Zaman dulu, sekarang dah ubah dah. 8.30 hingga 4.30, kalau lebih kurang macam itulah. Jadi bila mana kita menyatakan kita makan gaji, kita adalah pekerja, bukan majikan. Kita wajib kena patuh pada undang-undang peraturan tersebut. Betul tak? Pukul 9 semua orang start kerja. Sebab kita bukan majikan, kita bukan employer, kita employee. Faham tak ni? Tuan, kalau bank tu milik kita tak apa, datang pukul 10 pun tak apa. Kalau nama kata makan gaji, kita ni hamba. Kuli. Apatah lagi kita dengan Allah. Cuba tuan-tuan tengok tu. Hak dekat skrin tu macam-macam saya ada tengok tadi, bagus dia orang masuk. Di antara yang dia orang fokus tadi ialah tentang solat. Tak tahulah ada tulis tentang ada keluar. Tuan-tuan ni saya baca, tuan-tuan tengok sama tak? Kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita, Allah telah menetapkan satu hari, satu malam, 24 jam, 5 kali wajib solat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Surah keempat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya solat itu, kata Allah, adalah satu kewajipan ke atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Zuhur sini 1.13. Tadi di Kelantan 1.15. Kami lewat 1.23. Kan? Suka tak suka, 1.15 kena solat. Sebab kita hamba dia. Ni tuan-tuan, air ni abang, satu nikmat yang cukup besar. Saya yakin dan percaya tak ada air, manusia tak boleh survive. Betul tak? Nak makan, nak minum, nak masak, nak basuh pakaian, betul tak Tuan Imam? Kalau tak ada aircon tak apa. Di rumah Tuan Imam ada aircon? Alamak, tak ada ya. Kipas ada kan? Kipas semua kena ada. Tapi kalau air tak ada, jam tu. Kan? Jadi ucap terima kasihlah ke Allah
Aku ni hamba dia ni. Afara'aitumul Allah menyatakan ayat apa 68 70 Al-Waqiah. Saya kalau sejuk macam tu tuan-tuan. Hari ni sejuk sikit. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Itu tentang air tuan Imam. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkan air hujan daripada langit atau aku yang menurunkannya? Kalau aku kendaki air hujan yang turun daripada langit itu kesemuanya aku boleh jadikan masin. Maka lebih baik bersyukurlah kamu. Tu ayat tu 68 70 Al-Waqiah. Jadi tuan-tuan sampai masa kena solat 1.15 solat. Sambung kerja, sambung makan, sambung 4 pukul apa sini? Asar 4 awal kan? 4.30 27 kena solat juga. Kita makan, kita minum rezeki Allah, kita tak sedar kita hamba dia. Solat pun tidak. Tuan-tuan tengok kat skrin ada banyak yang ditulis. Bainal abdi wal kufri tarkus salah. Itu hadis Muslim. Perbandingan seorang hamba yang mukmin dengan seorang hamba yang kafir ialah meninggalkan solat. 5 waktu kena bagi cukup. Kalau nak bagi Allah sayang kat kita tuan Imam, tak cukup dengan fardu apa? Kena buat sunat. Mana dalil? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi Imam Bukhari. Allah kasih, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan sunat. Boleh bang? Cuma satu dia tak letak itu. Patut dia letak juga. Dia letak hadis tu cantik dah. Perbandingan seorang hamba yang mukmin dan hamba yang kafir ialah meninggalkan solat. Dia sepatut letak lagi satu ayat Quran, surah Al-Muddathir, surah ke-74 ayat 42-43. Balasan meninggalkan solat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ditanya oleh ahli syurga, penduduk syurga bertanya kepada ahli neraka, penduduk neraka, kenapa kamu berada dalam neraka ni? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak solat. Boleh faham Tuan Haji? Matlamat hidup kita, kita hamba Allah. Maknanya apa yang Allah suruh wajib kena buat, apa yang Allah larang wajib kena tinggal. Walaupun merugi kita, nak tinggal tak? Betul kan ni? Saya dah buat tuan-tuan. Kenapa saya berhenti kerja? Kerana ketika itu belum ada sistem perbankan Islam. Yang wujud hanya sistem konvensional. Riba. Dosa besar tuan-tuan. Hidup tak berkat kalau asyik makan hasil riba. Saya berhenti. Saya nak taat kepada Allah. Sampai hari ini saya hidup lagi, alhamdulillah. Hari ini sampai ke Terengganu pula. Alhamdulillah, badan sihat. Bolehlah buat amal ibadah sikit sebanyak. Allah bagi peluang pula kat saya tuan-tuan. Tuan Imam. Apa dia peluang Tuan Imam? Saya mentakbir dan mengurus sebuah tahfiz dah 13 tahun. Sekolah rendah, menengah perempuan, menengah lelaki. Sekarang kami sedang bina abang sebuah kompleks. Bangunan yang ke-7. Syekh dua-dua ni pernah tengok kan? Hari tu ada pergi kan? Dah 90% siap. Alhamdulillah Allah bagi peluang. Kita telah melahirkan penghafaz Quran atau penghufaz. Dah 100 orang lebih dah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi peluang. Saya tinggal kerja riba, tak susah pun hidup kan? Allah bagi peluang pula jadi ustaz tu kan? Tapi ustaz biasa-biasa lah,
UBB, Ustaz Besha-Besha. Bukan Ustaz Selebriti. Faham kan ni? Orang Ganu. Faham bang? UBB, Ustaz Besha-Besha. Boleh memang. Kita hamba dia tahu. Sebab itu apa yang Allah suruh, yang dilarang oleh Allah dan Rasul, wajib kena tinggal. Dalam Quran ada. Di antara ayat, sejuk semua tuan-tuan. Sini pun ada aircon lagi tak? Oh patutlah tu. Hak besar. Saya masuk dalam sikit boleh? Saya sembunyi sikit lah. Sejuk tuan-tuan. Patutnya saya duduk dalam bilik imam ya. Tuan-tuan tengok kat skrin. Tak apa boleh, okey. Ni dah kurang sejuk. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyri, surah ke-59, di pertengahan ayat yang ke-7. Itu dalil. Apa yang Muhammad suruh, kamu wajib kena buat. Apa yang dicegah, ditegah, kamu wajib kena tinggal. Ini Islam, ini iman, ini takwa tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buktikan kat saya. Sewaktu saya pergi Yaman dulu, saya tanya Arab, Pak Arab tu dia ajar saya bahasa Arab, tuition, personal tuition. Dia datang rumah saya. Dia tanya Syekh tu, Syekh boleh tunjuk tak kat saya, adakah ayat-ayat Quran yang mengatakan ahli syurga adalah dari kalangan Arab? Agak-agak Tuan Imam ada? Tuan Imam pasti? Betul kan ni Tuan Imam? Quran pun dalam bahasa Arab Tuan Imam, bukan bahasa Melayu. Tuan Imam, ahli syurga bukan dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Melayu. Jangan sonok sangat tuan-tuan. Siapa yang akan menjadi ahli syurga? Allah sebut surah ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunanku. Syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Kalau Melayu takwa, Arab takwa, India takwa, orang Hokkien takwa, syurga tuan-tuan. Boleh faham tak ni? Jangan kita kata aku kira aku Melayu Islam, belum tentu ahli syurga. Ahli syurga bukan Melayu, bukan Arab. Boleh bang? Bang? Tutup dah. Sejuk semua tuan. Ini 5 horsepower tu dia. Kenapa tuan-tuan tak letak yang 10 horsepower? Aku jadi ais terus. Sejuk ni. Ini okey dah, off sikit. Kena nak bagi faham tuan. Boleh faham bang? Cakap orang Kedah. Allah cipta kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya, menjadi hamba kepada Allah. Suka tak suka wajib kena ikut ketetapan Allah dan Rasul. Mana dari Quran? Surah ke-33 ayat 36. Saya duk cari kalau ada kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, ada Tuan Imam. Selalunya lazimnya masjid ni ada. Tafsir ada. Tu ambil tak? Saya cukup syok lah kalau ada. Tok Bila ni banyak pahala betul lah. Tadi dah tutup aircon, tuang air, pergi ambil kitab lah. Nak lagi banyak pahala, bagi kat aku RM10. Sumbang kat sekolah saya, lagi banyak pahala. Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Tuan-tuan dengar nah. Pada muka surat 913, kerana ni Jawi. Kalau Rumi 1110, surah ke-33 ayat 36. Al-Ahzab. Dengar tak? Kita suka tak suka, perintah Allah dan Rasul wajib kena patuh. Bukan kita kena patuh yang kita suka ya Tuan Imam.
Ini aku tak boleh buat. Tak boleh. Suka tak? Kamu tu hamba. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu war rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha war rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Saya terjemah dulu, kemudian tuan-tuan dengar tafsiran dia. Dan tidak harus seorang lelaki yang beriman, begitu juga perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu di dalam urusan kehidupan mereka. Allah Rasul dah tetap solat sehari 5 waktu, kan? Bulan Ramadan puasa, bulan Zulhijjah haji. Suka tak suka kena ikut bulan-bulan yang dinyatakan. Faham? Kalau ada lebihan wajib kena keluar zakat. Boleh faham bang? Nampak mengantuk? Nak habis dah dengan bimbang. Tak lama, selama 3 jam. 3 jam tinggal aku seorang-seorang lagi. Ni ayat. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu di dalam urusan kehidupan mereka, mereka mencari yang lain. Mereka tak nak ikut ketetapan Allah dan Rasul. Allah kata apa orang seperti ini? Allah kata, bang, orang-orang ini derhaka dan orang-orang ini sesat dengan kesesatan yang nyata. Cuba dengar tafsiran ayat ini, insya-Allah, muka surat 913, surah ke-33 ayat 36. Kalau tak betul muka surat, tak apa, saya cari lain. Alhamdulillah betul. Surahnya pun betul, surah ke-33 ayat 36, bacaannya pun betul, muka surat pun betul. Cuba dengar tafsir. Ni nak bagi tahu ni, kita ni hamba tahu, bukan tauke. Cuba dengar. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin. Itu dia. Di dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bermaksud tidak boleh bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Saya ulang sekali lagi. Allah dan Rasul telah menetapkan solat sehari 5 waktu. Ada time dia, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kena ikut. Azizul nak solat subuh ke 4 petang, mana boleh? Ada pernah buat kerja tu? Tak boleh. Ini datang pula ajaran sesat baru ni Azizul. Hadi minallah. Tuan-tuan, dia ni bukan orang Islam ni. Tok guru ni dia bukan Islam, kafir. Saya dipahamkan dia Kristian. Tuan Haji pernah dengar? Hadi minallah. Dah ditangkap dah. Menteri Agama bertindak cepat. Bagi arahan pada Jawi, tangkap. Di antaranya tak perlu solat. Betul ke tak perlu solat? Saya nak cabar dia ni. Surah ke-15 ayat 99. Wajib kena solat selagi nyawa di kandung badan, selagi akal kita siuman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijri, surah ke-15 ayat 99. Dia kata tak wajib, tak payah sembahyang. Zakat tak payah keluar. Kalau nak bayar zakat, bayar kat dia, kepala bapak dia. So bayar kat dia, Tuan Imam. Baca sikit. Tuan Imam tak kenal kan hadi minallah? Ajaran sesat. Dengar ni, kena faham ni. Kita ni hamba Allah. Ni tadi saya sebut muka surat 913. Suka tak suka bulan Ramadan wajib kena puasa. Tak? Suka tak suka Zulhijjah menunaikan ibadah haji. Bagi yang mampulah. Kalau cukup tahun, cukup perkiraan, wajib kena keluar zakat. Bukan boleh pandai-pandai. Boleh ikut ketetapan Allah dan Rasul. Sama juga tuan-tuan. Abang, Allah kata dalam Quran, kesalahan mencuri kena potong tangan. Abang setuju tak? Betul kan? Betul. Minta RM10 dengan Tuan Imam. Sebab jawapan dia betul.
Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Al-Maidah surah kelima ayat 38. Kesalahan mencuri tuan imam, potong tangan. Bukan denda, bukan penjara, kena ikut ketetapan Allah. Faham tak Tuan Haji? Boleh faham tak? Tuan-tuan, boleh faham tak ni? Nampak macam tak faham ya? Tak lagi bila saya tanya, tuan-tuan dan perempuan, faham tak? Faham. Siapa faham? Ustaz lah. Alamak, ustaz pula yang faham. Cuba kita ambil contoh satu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, meninggalkan kampung halaman, pergi ke satu tempat yang baru. Tuan Imam pernah berhijrah tak Tuan Imam? Dari dulu memang tinggal sini ya? Tak ada apa lah. Saya 12 kali dah Tuan Haji. 12 kali berhijrah. Satu tempat. Kalau dalam bahasa Inggeris dia orang panggil nomad. Nomad ni orang yang suka berpindah randah. 12 kali ya tuan-tuan. Berpindah randah, berhijrah. Sekarang alhamdulillah baru menetap di Sungai Petani. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan kampung halaman kerana menyahut perintah Allah. Hai tuan-tuan, nak tinggalkan kampung halaman bukan senang oh. Saya yakin dan percaya abang-abang orang sini ya. Kampung Gong Tok Nasik ni. Atau orang mana? Petaling Jaya. Kalau saya katalah, jom kita pergi tinggal kat Sungai Petani, confirm tak nak pergi. Tuan-tuan suruh saya datang sini, saya pun tak mau. Saya dah biasa kehidupan saya di Sungai Petani. Bayangkan tengok Nabi tuan-tuan meninggalkan tanah air kampung halaman, pergi ke tempat yang belum biasa lagi, Yathrib, yang kemudiannya ditukar nama kepada Madinah. Nabi dia tak protes kan? Pasal Tuhan suruh. Betul tak? Dia pun pergilah tuan-tuan. Saidina Abu Bakar tinggal habis keluarga, harta benda, ikut Nabi. Oh, itu iman lah. Kita yang disuruh pun banyak tak nak buat. Yang dilarang tak tinggal langsung. Aduh, letih tuan-tuan. Nah, itu menunjukkan kita bukan hamba Allah. Hamba Allah dia tak tanya 2 kali, dia tak fikir 2 kali tuan-tuan. Ini perintah Tuhan, aku buat. Ini larangan Allah, aku tinggal. Masya Allah. Itu matlamat hidup kita yang pertama. Kita adalah hamba Allah. Tadi kita mula 7.55. Belum sejam lagi. Saya ni tak pandai ceramah tuan-tuan, sikit-sikit boleh lah. Modal pun tak banyak kan. Yang kedua, dengar baik-baik, ada dalam kitab ni pada muka surat 13. Matlamat hidup kita yang kedua ada dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Nanti sama-sama kita dengar. Apa dia Tuan Imam? Agak-agak Tuan Imam lah. Pertama, kesemua kita lelaki, perempuan, jin dan manusia, kesemua kita adalah hamba Allah, wajib mengabdikan diri kepadanya. Yang kedua, agak-agak Tuan Imam, apa matlamat hidup kita di dunia yang sementara ni Tuan Imam? Kalau Tuan Imam jawab tepat, RM1. 1 saat dari sekarang habis. Nasib baik tak sempat jawab. Ya. Apa dia bang? Tuan-tuan, matlamat hidup kita yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 30. Tu Iman cuba nak ingat ayat apa 30 tu. Cari ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tu ayat dah. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, telah menyatakan kepada malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tu dia. Ni matlamat hidup. Kesemua kita ni adalah khalifah. Apa tanggungjawab khalifah?
Dalam bahasa Arab, iqamatud din wa siyasatud dunyabi. Tanggungjawab khalifah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama itu apa benda tuan-tuan? Undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dan diperjelaskan oleh Nabi. Macam tadilah contoh abang. Allah telah menetapkan kesalahan mencuri, Azizul, potong tangan kan. Nabi juga telah menjelaskan kepada kita kewajipan, kata orang Islam, siapa yang melakukan jenayah mencuri, potong tangan. Itu tanggungjawab kita, kena melaksanakan syariat Islam. Tuan-tuan dengar muka surat 13. Ayat saya baca tadi Al-Baqarah ayat 30. Tanggungjawab khalifah. Dengar baik-baik tuan-tuan. Kalau Rumi muka surat 16, kerana ini Jawi. 9, 11, 13. Huraian tafsir apa itu khalifah? Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyi dan syariat Allah. Faham Tok Bilal? Kita tidak dibenarkan sama sekali buat undang-undang sendiri, tak boleh. Kita kena mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Allah yang nama hudud, yang nama qisas, yang nama ta'zir. Kita bila dengar hudud, ustaz ni masuk politik. Oh, tak betul tuan-tuan. Dalam Quran ada 6 ayat hudud. Al-Baqarah 217, kesalahan murtad. Orang murtad dalam Quran tak sebut hukum bunuh, tapi dalam hadis man badala dinahu faqtuluhu, hadis Bukhari. Siapa yang tukar agamanya maka bunuhlah dia. Dalam Al-Quran Tuhan sebut orang yang murtad ni kekal dalam neraka selama-lama, tak keluar dah tuan-tuan. Sanggup kan tuan imam? Tak mau. Agak-agak tuan imam, satu hari di negeri akhirat bersamaan berapa hari di dunia? Negeri akhirat. Katalah atas kesalahan kita Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wahai si fulan, aku menghukum kamu tinggal dalam neraka-Ku 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat tuan-tuan, agak-agak lama mana di dunia? Pak Iman cuba nak calculate no. Satu hari negeri akhirat adik 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun negeri akhirat, saya pun tak tahu jawapan dia. Takkan kita mampu nak bertahan dengan neraka Allah. Faham tak ni? Tu cerita dia. Boleh? Wajib. Ayat hudud. Dalam Al-Ma'idah ada 33 merompak menyamun, 38 curi potong tangan, 90 pengharaman arak. Arak di antara hudud lah. Kena sebat 40 kali sebatan. Omar dia sebat 80. Pengharaman arak bukan Al-Ma'idah 90 saja. Al-Baqarah 219. Dalam surah An-Nur ada 2 ayat hudud. Ayat 2. 2 lelaki dan perempuan yang berzina belum kahwin, 100 kali sebatan. Ayat 4. Kita mendakwa, kita menuduh seseorang berzina, tapi kita tak bawa 4 saksi yang melihat perbuatan keji itu, kita disebat 80 kali sebatan kerana mengaib dan memalukan orang. Itu hududnya. Qisas, balasan yang sama maksudnya. Al-Ma'idah 45 ada. Al-Baqarah 178, 179 ada. Boleh tuan-tuan? Khalifah. Faham adik? Semua kita dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk memastikan syariat Islam itu ditegakkan di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan tengoklah, minta maaf saya nak sebut sikit lah contoh-contoh yang berlaku dalam negara kita. Saya perasan berlaku ni di Terengganu. Kalau salah saya minta maaf. Ada seorang wanita yang mencuri 2 paket Milo. Itu ada kata orang Terengganu.
Hampa duduk Terengganu tak tahu cerai dengan hampa ni. Nilai RM74. 2 paket. Dia dipenjarakan, dijatuhkan hukuman 14 bulan penjara. Dalam kes yang lain, pecah amanah 25 juta. Kita kah? Surau. Kita on kah? Sambung kah? Berhenti dulu. Sambung. Cakap lah, takut apa? Aku duduk heran, Tok Bilal duduk sini tapi bunyi azan. Mana takut jin azan kan? Pecah amanah 25 juta, penjara 36 bulan. Adil kah? Tu Imam jawab. Saya nak jawab dengan Quran. Afa hukmal jahiliyati yabun. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah ayat 50. Tuhan tanya, apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang jahiliah, undang-undang ciptaan manusia. Undang-undang yang bukan daripada Allah dan Rasul, namanya jahiliah. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang siapakah yang lebih baik? Baik bermakna adil. Bagi kaum yang yakin, saya yakin yang adil hanya undang-undang Allah. Undang-undang manusia macam tu. RM74, 14 bulan. 25 juta, 36 bulan. Kita tak terasa sebab bukan kenal kat kita. Melayu ni dia kena kepala dia dulu baru dia marah. Dengar dia dulu lah tuan-tuan, dia pun kuat kan. Aku nak ceramah pun tak boleh. Kita jawab dulu lah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sikit lagi Tuan Imam lah. Okey Tuan Imam. Belum cukup sejam ni. Perjanjian kita sejam ya. Lebih pada sejam overtime. Boleh bayar overtime. Tuan-tuan. Kita ni khalifah tau. Dipertanggungjawabkan oleh Allah mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Islam. Saya rasa pelik tuan-tuan, kenapa kita orang Islam tak suka dengan syariat Islam. Sampai satu ketika dulu tuan-tuan, saya ingat lagi beberapa tahun dulu, orang Melayu mana-mana macam mana boleh nak laksana syariat Islam, tak sesuai. Tuan Imam pernah dengar tak orang cakap macam tu? Bukan orang Terengganu ni. Orang belah Kedah. Tak sungguh Tuan Imam, Terengganu sama ya. Saya nak jawab dengan Quran lah Tuan Haji. Muka surat 707. Nah. Surah ke-22 ayat 67. Nah, ni siapa pula azan apa kerap sangat ni? Sikit-sikit azan sudah lah. Tuan-tuan dengar. Kalau ada di hadapan saya yang pernah berkata sedemikian, saya nak suruh balik muhasabah abang. Ni saya nak baca. Ni kitab tafsir, bukan saya tafsir. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbi innaka ala hudam mustaqim. Tuan-tuan dengar. Terjemahan dan tafsiran. InsyaAllah muka surat 707. Surah ke-22 ayat 67.
Alhamdulillah, betul lagi tuan-tuan. Nah, tuan-tuan dengar makna dia. Bagi tiap-tiap umat kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu, dan serulah wahai Muhammad umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Itu segi makna. Ini nak jawab dah. Sesuai atau tidak syariat Islam dilaksanakan pada zaman sekarang hari ini? Ini dah huraian. Tuan-tuan dengar, tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tafsiran yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain. Mansuh makna batal, null and void dalam bahasa Inggeris. Nah, mansuhlah syariat-syariat yang lain dan kekallah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Tiba-tiba Azizul, kita kata tak sesuai. Rosak tak akidah? Rosak tak tu Imam? Ni saya bawa tafsir, sebab tu saya cari yang ni. Dalam kitab tafsir Izzanuddin Hamidi, ayat yang berbeza juga menyebut perkara yang sama. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 18. Di segi makna berbeza, tapi di segi tafsiran dia pun sebut sama. Syariat Islam, undang-undang Islam sesuai di segala tempat, segala zaman. Kena faham matlamat hidup kita yang kedua abang. Kesemua kita adalah khalifah. Kewajipan khalifah mentadbir, mengurus kehidupan manusia berdasarkan syariat Allah, bukan undang-undang ciptaan manusia. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak apa berlaku apabila syariat Allah diketepikan? Apabila manusia membelakangi undang-undang Islam, tuan-tuan tak perasan kan? Allah bawa kepada kita macam-macam musibah lepas satu-satu bang. Ni baru syukur bang, hampir-hampir 2 tahun setengah apa dia? Corona, Covid. Abang pernah tengok tak corona virus tu benda apa? Corona virus pernah tengok tak? Pernah tengok? Oi, doktor ke dia ni? Aku pun tak pernah tengok. Dua tahun setengah. Ni dalam Quran ada tuan-tuan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Kan Allah sebut bila manusia menyalahi perintah aku kata kesalah mencuri potong tangan, kamu tak nak, kamu sumbat dia dalam penjara, kamu denda, aku akan bawa kepada kamu, aku akan datangkan kepada kamu musibah. Coronavirus itu adalah musibah. Berapa ramai meninggal dunia? Seluruh dunia 2.5 juta. Malaysia 30,000 lebih. Yang hilang pekerjaan, tahu tak? Syarikat yang gulung tikar, tu dalil. Surah ke-24 An-Nur ayat 63. Ni, tengok dalam ni. Mari kita baca hadis untuk menguatkan hujah Al-Quran. Nabi sebut apa? Bila pemimpin enggan dan tidak mau melaksanakan syariat Islam dan tidak mau berpandukan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahu. Hadis ni tu haji menguatkan hujah ayat Quran. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan ditimpa musibah demi musibah yang tidak putus-putus. Lepas satu musibah. Faham tak? Kami di Kedah 2 kali tuan-tuan. Kenapa? Kepala air. Lepas ni tak tahulah kepala bapak ke pula apa. Kan? Tuan-tuan, lepas satu habis musnah tuan Imam. Lumpur habis semua tu. Rumah tak nampak, tak ada. Faham bang? Doktor, coronavirus. Saya kuat apa seluruh orang jangan marah lah. Nak gurau ya, bukan serius. Itu yang kedua matlamat hidup kita tuan-tuan. Kena faham elok.
Ni kalau saya tanya, Tuan Imam nak masuk syurga tak? Betul ni? Tok Bilal? Betul? Kemas apa ni? Ingat Tuan nak bagi syurga senang-senang lah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga aku? Walam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum terbukti siapa di kalangan kamu yang berjihad dan siapa pula bersabar. Oh, nak masuk syurga dua syarat tuan-tuan, jihad dan sabar. Mari kita dengar hadis menyokong makna susahnya nak masuk syurga. Hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bisyahawati. Hadis Bukhari. Syurga dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit, yang sukar, payah tuan-tuan. Manakala neraka, nak masuk neraka mudah. Kata Nabi, kerana dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ni di antara dia suka apa tuan-tuan? Kalau boleh tak payah solat, tak payah puasa, betul tak Tok Bilal? Tok Bilal, saya nak tanya Tok Bilal ni, ikhlas ni. Kalau diberi pilihan di antara solat dan puasa, Tok Bilal pilih yang mana? Kalau diberi pilihan, nak solat kan nak puasa? Saya kalau diberi pilihan, dua-dua aku tak mau. Susah. Kan? Kita sebut-sebut nak kena solat. Tapi tuan-tuan, kita hamba dia. Faham? Boleh faham bang? Nah, kita khalifah. Bukan mudah masuk syurga. Yang ketiga, matlamat hidup kita. Dengar baik-baik tuan-tuan. Allah bagi peluang sekali saja di dunia. Apa dia peluang bang? Peluang kita sekali saja di dunia. Ialah untuk membawa bekalan akhirat yang namanya amal soleh. Itu matlamat yang ketiga. Ni pun kena perjelas tuan-tuan. Apa dia amal soleh? Benda. Kalau orang sini benda. Kalau orang Kedah natang bah. Orang Kedah tuan-tuan, bila dia tak tahu sesuatu, dia semua binatang. Kan? Orang sini kata natang kan. Amal soleh natang apa? Kan? Orang yang cakap pelet ni benda. Tuan-tuan, dengar. Hadis Bukhari dulu, kemudian ayat Quran. Yasma'ul mayyita thalathatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Bila seseorang meninggal dunia bang, kalau esok saya meninggal atau abang meninggal, 3 perkara yang akan mengiringi kita ke kubur. Ahli keluarga, harta dan amalan. 2 akan kembali, 1 yang tinggal tetap bersama-sama dengan kita. Yang kembali ahli keluarga dan harta. Yang tinggal amal-amal. Amal baik, amal tak baik tinggal dengan kita. Kita ni nak bawa bekal akhirat yang baik kan? Sebab apa tuan-tuan? Esok dalam alam barzah, yang boleh jawab abang soalan munkar dan nakir bukan mulut bang. Atau apa dia abang? Amal. Oh, dia ni bukan doktor ya, ustaz semua ni. Kira semua boleh jawab, cantik. Betul bang, jawapan betul. Mulut tak boleh jawab dah tuan-tuan. Amal soleh. Amal soleh benda amal soleh. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Muslim. Apabila umat aku, saya nak terjemah dalam bahasa mudah faham, beramal dengan satu amalan yang bukan daripada aku tak ajar sedemikian, amalan itu ditolak. Tu dia berat. Amal soleh adalah amal yang Allah redha. Dalil Quran di antaranya surah An-Naml ayat 19. Doa Nabi Sulaiman. Apa dia? Dia doa, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berilah kekuatan, pertolongan supaya aku dapat beramal yang amal yang engkau redha. Itu amal soleh tu Imam. Tapi syarat nak jadi amal soleh 3. Dia ada syarat. Bukan semua yang kita buat ni boleh jadi amal soleh kalau tak menepati syarat.
Pertama, amalan yang kita kerjakan beriman, kerana kita beriman. Bukan pak turut, tahu tak? Bukan pak turut. Kita buat, kenapa Tok Imam solat? Tok Imam solat kenapa? Kena pak mentua. Pak mentua tak ada dah. Kerana Tuan Imam beriman. Betul tak? Ini tuntutan agama abang. Jangan jadi pak turut tau. Mana dalil kata beriman tu syarat, salah satu syarat nak jadi amal soleh. Ada surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Lelaki yang beramal dengan amal soleh, perempuan yang beramal dengan amal soleh dalam keadaan mereka beriman. Syarat pertama beriman. Bukan pak turut nah. Solat kerana Allah, puasa kerana Allah, ibadah haji kerana Allah. Segala-galanya kerana Allah. Itu yang dikatakan ikhlas, syarat kedua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am ayat 162. Syarat kedua ikhlas. Itu pun belum sempurna. Yang ketiga, syarat amal soleh. Yang ketiga tuan-tuan, dengar baik-baik nah. Amalan yang kita kerjakan menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, tu dia. Saya ikhlas betul lah tuan-tuan pergi beli 6 ekor. Jadi amal soleh. Beli 6 ekor kena pula. Kan? 100,000. Oh, belanja makan. Buat kenduri tahlil pula tu. Tuan-tuan, ni saya tanya ni. Jadi amal soleh kan? Tak, sebab syarat ada 3. Pastikan amalan kita menepati syarak, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama beriman, bukan pak turut. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu Allah sanggah, Allah marah, Allah tak suka orang yang jadi pak turut. Al-Isra ayat 36. Mesti atas dasar beriman. Yang kedua, ikhlas. Ayat tadi inna salati itu Al-An'am 162. Yang ketiga, menepati syarak. Tuntutan Quran, tuntutan Sunnah. 3 syarat amal soleh. Yang itulah Azizul Yusuf, insya-Allah. Walaupun tuan-tuan malam ni saya nak bocorkan soalan mungkar dan nakir kepada tuan-tuan. Jangan bagi tahu yang tak hadir malam ni. Azizul jangan bagi tahu kat siapa-siapa. 7 langkah kita meninggalkan kubur tuan-tuan. Mungkar dan nakir akan datang. Soalan pertama, man rabbuka? Tok Imam, apa dia jawapannya Tok Imam? Jawapan Allahu Rabbi. Tapi Tok Imam saya tak boleh jawab. Sekiranya sewaktu hidup di dunia dulu kita tidak pernah taat pada Allah, kita tidak pernah menyembah Allah, tak boleh jawab. Bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin surah ke-36 ayat 65. Amal kita nak jawab tuan-tuan. Nah, boleh hadir amal soleh bekal akhirat kita. Matlamat kita abang sekali ni abang muda lagi. Ada 50 tak sampai umur. Berapa? 50. Aku boleh scan jangan main-main. Martabat dah naik. Lambat lagi abang, 13 tahun lagi sebab umur Nabi 63. Saya dah lebih dah abang. Anytime. Saya anytime akan dijemput kembali. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Surah Yunus surah ke-10 ayat 49 tu dalil tuan-tuan. Sampai masa kena mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut 57. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati, kemudian kamu semua akan dikembalikan padaku. Bila balik bang, amal soleh kita akan jadi juru cakap. Amal-amal baik yang Allah redha semua jadi juru cakap. Saya pernah menyembah Allah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Memang waktu hidup dulu aku sembah Allah. Tapi orang Mesir tak boleh jawab, Arab Mesir. Sebab dia orang sembah siapa Tuan Imam? Fir'aun. Orang Babylon tak boleh nak jawab Allahu Rabbi sebab dia orang sembah siapa? Namrud.
Faham? Cerita Namrud Al-Baqarah 258. Cerita Firaun banyak dalam Quran. Di antaranya Hud ayat 97, 99. Mereka tak pernah menyembah Allah. Macam mana nak jawab? Begitu juga wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Muhammadun Nabi. Bolehlah jawab sekarang, tapi masa tu dah pernahkah ikut Nabi? Ikutkan sunnah Nabi? Amalan Nabi kamu amal atau tidak? Itu persoalannya tuan-tuan. Itu matlamat hidup kita yang ketiga. Nak genap sejam dah. Saya pun berasa syukur sebab modal nak habis dah ni. Hampa bukan tahu ni, penceramah bila modal nak habis dia panik lah sikit. Kan? Yang keempat. Dengar lah. Yang keempat tu Imam, matlamat hidup kita. Hakikat hidup insan. Utamakan akhirat, tetapi jangan lupa habuan bahagian untuk dunia. Hari ini semua orang utamakan dunia dengan membelakangi akhirat. Tak betul. Islam tak halang tuan-tuan. Nak kaya raya, bisnes bagus, zakat keluar, sedekah banyak, cantik ya. Kahwin pun 4. Ui, dia ni cerita kahwin 4 nak ni. Ini mesti keturunan Mat Kilau ni. Ni tuan-tuan, ni faham tak? Utamakan akhirat, bukan utamakan dunia. Mana dari Quran Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dengan kurniaan kami, kata Allah, carilah untuk kebahagiaan yang berkekalan di negeri akhirat, tetapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Boleh beli kereta, beli rumah, boleh nak makan sedap-sedap, akhirat oh beres. Isyak dah solat dah. Solat tak pernah tinggal. Ramadan, zakat keluar. Haji dah pergi dah. Faham tak bang? Hakikat hidup insan ni. Ni hakikat hidup kita. Peluang kita sekali ni lah. Kalau kita buat acuh tak acuh dengan ni, kita akan menyesal. Esok tak ada benda nak boleh jawab. Boleh? Itulah tuan-tuan hakikat hidup insan. Cuma saya nak sudahilah, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan pertolongan, hidayah dan taufik milik Allah tuan-tuan. Saya hanya mampu menyampaikan Islam, risalah Islam. Yang nak kurnia hidayah, nak bagi kefahaman, nak bagi petunjuk Allah. Itu pun belum tentu lagi dah faham. Nak buat, sukar nak buat, susah. Kenapa? Allah tak anugerah taufik. Jadi kita minta dua, hidayah dan taufik. Kita baca ayat Quran untuk mengakhiri genap sejam. Ayat hidayah di antaranya surah Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Kenapa turun ayat ni? Kisah Abu Talib. Nabi bersedih hati, bapa saudara dia meninggal dunia tapi tidak mengucap dua kalimah syahadah. Jadi Allah bagi tahu Muhammad, bukan kerja kamu bagi hidayah, kerja bagi hidayah kerja aku. Allah bagi kefahaman agama dekat saya tu Imam sikit sebanyak. Dulu kita jahil, dia bagi hidayah jadi ustaz. Ustaz boleh berdakwah sikit sebanyak, ustaz UBB biasa-biasa. Tanpa pertolongan Allah saya tak mampu nak berdakwah. Mana pertolongan? Mana taufik? Surah Hud ayat 88. Hidayah dan taufik adalah milik Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Pohon pada Allah. Boleh abang? Tanpa pertolongan Allah, abang tak boleh datang masjid. Abang tak mampu nak solat 5 waktu. Nak tambah pula nak buat yang sunat, lagi payah. Bukan kata abang, aku pun serupa. Sebab tu kita memerlukan dua, hidayah dan taufik milik Allah. Pohon tuan-tuan, jangan doa asyik minta, ya Allah murahkanlah rezekiku. Tak habis-habis murah rezeki. Rezeki tak payah fikir ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Itu semua tentang rezeki. Telah ditentukan oleh Allah. Kita hanya perlu berikhtiar. Lebih baik minta, ya Allah,
Kurniakanlah kepadaku hidayah dan taufik. Moga-moga aku mampu mengabdikan diri kepadamu. Boleh tuan-tuan? Orang Ganu ni faham ke tak atau? Faham tak abang? Nampak macam tak faham pun? Faham? Alhamdulillah. Jadi sekadar tu tuan-tuan, saya nak bagi salam dulu, kemudian saya nak buat sedikit pengumuman. Boleh? Terima, minta izin. Terima kasih. Ribuan kemaafan terkasar bahasan sebagainya. Aku nu qauli hadza wa astaghfirullah alladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Din boleh off. Okey. Baik tuan-tuan, satu pengumuman saya. Tuan-tuan tengok atas bangku tu ada tabung tahfiz saya dan ada flyer. Kami sedang membina bangunan yang ketujuh. Sekarang dah ada 6 buah bangunan. Yang ketujuh ni besar tuan-tuan. Projeknya sepatutnya 2.2 juta saja. Tapi kerana besi naik harga sekali ganda dah jadi 2.6 juta. Kami telah berbelanja 1.7 juta. Masih lagi berbaki dengan kontraktor 900,000. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, ada tabung, cuma sumbangan saya ni agak berbeza. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan niat sebelum masukkan ke dalam tabung tu sebagai wakaf. Wakaf kepada bangunan yang sedia ada, bukan bangunan yang sedang dibina. Saya ada sikit perbezaan Tuan Imam. Siapa yang tak berapa puas hati, nanti saya terang kenapa berbuat demikian. Dan kedua, wakaf kami tak ada satu kaki persegi 100. Satu lot 50 tak ada. Berapa pun masuk je. Sebab saya ada dari Quran surah An-Nur ayat 15. Faham? Sebelum saya lancarkan wakaf cara ni tuan-tuan, saya dah muzakarah dengan seorang ahli majlis fatwa negeri Perak, dan dia menyatakan ya betul juga, saya pun tak terfikir. Saya tak alim tuan-tuan, boleh sikit-sikit, tapi kita nak buka peluang supaya umat Islam diberi peluang untuk berwakaf walaupun RM1. Tuan-tuan, saya dah tahu bangunan ni nilai, bangunan yang sedia ada 6 buah bangunan yang diguna pakai setiap hari ni, nilai dia 3 juta kata contoh. Kita buka wakaf untuk 3 juta. Tuan-tuan bagi RM1, tuan-tuan dapat pahala selama-lamanya selagi bangunan itu diguna pakai. Sebab tu saya tak bagi tuan-tuan niat bangunan yang sedang dibina. Yang sedang dibina, tuan-tuan bagi dapat pahala tapi dia berhenti. Orang tak guna pakai. Macam masjid lah. Kalau tuan-tuan masuk dalam tabung masjid, jalan terus dengan kuliah, dengan solat 5 waktu, itu beza dia tuan-tuan. RM1 boleh, RM5 boleh, RM1,000 pun lagi boleh tuan-tuan. Kita bagi peluang, kita tak nak letak satu kaki persegi RM1. Bukan semua orang ada kemampuan. Betul tak? Itu sedikit. Yang kedua, sekolah tahfiz yang saya urus dah masuk tahun ke-13. Kami ni integrasi tuan-tuan. Ada akademik, ada agama, hafaz Quran. Kita ambil peperiksaan SPM. Alhamdulillah, ada pelajar kami yang dapat 9A, 7A, 6A, 5A dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita keluarkan produk, 3 macam produk minuman. Kalau tuan-tuan yang mungkin kerja ni agak-agak kerja berat, badan selalu letih, kita keluarkan kopi Power Rangers. Tahu kopi Power Rangers? Kopi Goji. Goji ni kelebihan dia tuan-tuan, dia bagi tenaga. Cuba minum, orang yang dah minum kata betul Ustaz, dia memang ulang, dia kata tak rasa letih. Dan Goji ni baik untuk menjaga buah pinggang. Yang kedua, kita keluarkan koko. Tak payahlah beli Milo tuan-tuan. Produk Muslim banyak sekarang ni. Milo kita ada tamar lah. Arabic gum, insya-Allah tuan-tuan, Arabic gum ni kelebihannya dia dapat melawaskan buang air besar.
Dia tak jadi sembelit makan koko. Kalau Milo, tuan-tuan try tengok. Ini produk Muslim kami buat dengan sebuah syarikat yang established. Memang dia orang berjaya, dia orang ni. Dia yang mengeluarkan produk kami. Yang ketiga, susu kambing. Jangan bimbang tuan-tuan, tak bau kambing Tuan-tuan masukkan sikit gula. Apa kelebihan susu kambing? Sebab itu minuman Nabi. Betul tak? Tuan Imam, Nabi ada belah lembu ke? Tahu pun. Dah tahu sekali beli. Apa kelebihan susu kambing tuan-tuan? Ini pengalaman saya. Sesiapa yang ada masalah sembelit, susah nak buang air besar, cuba susu kambing. Mana-mana susu kambing, insya-Allah. Saya di antara tuan-tuan, ada buasir, ada sembelit, saya dah minum 4 tahun dah. Produk kami ni baru tahun kedua, tahun ketiga. Sebelum ni saya minum produk orang lain. Memang tuan-tuan, dia melawaskan. Nah, jadi insya-Allah kita tak akan jadi buasir dan sebagainya, tapi janganlah makan cabai. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah sembelit, susu kambing di antaranya sunnah Nabi. Jadi ada 3 benda tu. Yang lagi satu ialah ubat gigi. Ubat gigi tuan-tuan nak pakai Colgate lama dah kan? Cuba pakai Tin Naji. Harga betul RM7.50. Saya jual RM6 enggak. Tin Naji kalau sakit gigi tak kat lubang sakit, insya-Allah. Dia boleh kontrol insya-Allah sampai esok. Sempatlah nak jumpa doktor. Kan? Dan dia ada bunga cengkeh dan sebagainya. Try tengok, saya dah pakai 6 tahun dah. Tin Naji, dah tak pakai Colgate ke Halogel, tak main dah. Kita pakai produk Muslim. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk membantu projek Tafiz ni dan juga projek saya sikit tu, tuan-tuan bolehlah ke bawah kemah tu, ada kereta putih tu, di situ ada sahabat-sahabat saya pembantu akan bagi tahu. Yang penting tuan-tuan dapatkan terlebih dahulu, nanti pas solat ambil flyer. Tak bagi duit malam ni pun tak apa. Esok kalau tuan-tuan ada lebihan, rasa nak bagi RM10, masukkan ke dalam akaun bank saja, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.